Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli rabbana iftah bainana waj'al li waziran min ahli rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan-tuan imam dan juga tuan-tuan Bilal, seterusnya barisan ahli jawatan kuasa masjid, tuan pengerusi, seterusnya yang saya kasih dan lebih saya hormati tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersama-sama bertemu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati pertemuan kita insya-Allah. Jadi kita menyambung lagi dalam perbincangan kita dalam tajwid ini, yang mana masih lagi tajuk yang sama, iaitu berkaitan tentang tanda-tanda bacaan yang terdapat di Al-Quran Rustam Osmani. Yang mana fokus kita pada malam ini ialah kepada tanda bacaan yang ke-8, iaitu huruf-huruf kecil di dalam Al-Quran Rustam Osmani. Di dalam Al-Quran Rustam Osmani ada beberapa huruf yang ditulis tulisannya dengan saiz yang kecil, yang mana saiz kecilnya itu mempunyai peranan dan juga gaya bacaannya yang tersendiri, yang kadang-kala ianya agak berbeza dengan tulisan yang asal dalam kalimah bahasa Arab, oleh kerana sebab-sebabnya yang tertentu ataupun kerana sebab itulah gaya penulisan Al-Quran Rustam Osmani itu yang berbeza dengan tulisan Al-Quran ataupun tulisan orang Arab biasa. Jadi itulah yang membezakan antara penulisan Quran dengan penulisan Arab biasa. Jadi ada beberapa huruf yang terdapat di dalam Quran yang ditulis secara kecil saiznya. Antaranya yang pertama ialah huruf alif. Ada dalam Quran Rustam Osmani yang alifnya ditulis kecil. Kemudian yang kedua huruf waw. Ada waw yang ditulis dengan saiz yang kecil. Dan huruf ya, cumanya ya ni dia tak nampak sebiji dalam huruf ya. Dia gantikan ya itu dengan satu tanda ataupun simbol tulisan yang lain, yang sebenarnya itu simbol yang menunjukkan ganti bagi huruf ya. Kemudian yang keempat adanya huruf nun yang ditulis dengan saiz kecil. Yang keempat huruf nun, ada nun yang kecil. Kemudian yang kelima ialah huruf sin yang ditulis kecil. Jadi ini 5 huruf yang ada dalam Quran Rustam Osmani yang ditulis saiznya kecil. Pertama alif, keduanya waw, ketiganya ya, keempatnya nun, dan yang kelimanya sin. Ada yang kata, ustaz, patutnya 6. Pasal apa? Huruf jim pun ada tulis kecil. Ya, betul. Huruf jim pun ada tulis kecil. Tetapi huruf jim ini dia punya tanda ataupun tulisan jim itu dia tidak ada dalam bacaan. Kita tidak dibaca. Dia sekadar tanda bagi waqaf. Seperti mana yang pernah kita bincangkan sebelum ini, ada waqaf yang ditulis huruf jim kecil di akhir kalimah. Pada sesuatu kalimah yang bila mana ada huruf jim di atasnya, duduk di hujung kalimah tersebut, maka di situ dihukum sebagai jaiz untuk kita memberhentikan bacaan. Maknanya hukum bacaan memberhenti pada kalimah itu ialah harus. Maknanya boleh kita memilih sama ada nak berhenti bacaan ataupun kita nak meneruskan bacaan. Ada setengah pendapat ulama dalam bacaan ini, mereka mengatakan jim itu bukan sekadar maknanya jaiz,
Tetapi makna jim waqaf itu ialah waqaf Jibril. Ada setengah pendapat. Kerana pada pandangan mereka jim itu yang dimaksudkan Jibril ialah ketika malaikat Jibril alaihi salam itu menyampaikan ilmu Al-Quran ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril berhenti pada tempat itu. Maka bila berhentinya Jibril di situ, diajarnya kepada Nabi cara bacaan begitu, lalu baginda mengikutinya. Maknanya bukan saja-sajanya bubuh. Itu nak tunjuknya kuatnya itu yang mengatakan kita berhenti lebih baik. Kerana apa? Yang pertamanya Sayyidina Jibril alaihissalam sendiri berhenti, malaikat tu berhenti baca dekat situ. Lepas malaikat pula baca gitu, Nabi pula baca gitu. Kira hujahnya kuat lah. Kalau kita ikut berhenti di situ, kira dahsyat lah, kira betul lah. Sebab Nabi dengan Jibril pun berhenti. Tapi kalau kita nak berhenti, boleh lagi baik. Tapi kalau tak nak berhenti pun tak apa. Dia tidaklah sampai kata kalau sekiranya kita meneruskan bacaan pada huruf-huruf ataupun kalimah yang ada di atasnya huruf jim, bila kita meneruskan bacaan, tidaklah kita dianggap sebagai orang yang tidak suka kepada sunnah. Ada semua orang dia strict sikit. Dia kata apa ke koma ni? Malaikat Jibril berhenti dekat situ, Nabi pun berhenti kat situ, koma pergi lajak baca ke depan. Apa koma handai sangat daripada Nabi? Ada setengah orang dia marah macam tu. Sebenarnya tak adalah sampai macam tu. Kalau kata kita nak meneruskan bacaan pada kalimah yang terdapat waqaf Jibril tu, tak ada masalah pun kalau kita nak teruskan bacaan. Tapi kalau kita berhenti, itu lebih baik. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu sahaja 5 huruf yang ditulis secara kecil. Huruf jim dia tak termasuk. Kerana huruf jim yang saya kata tadi, dia tanda waqaf. Dia tak ada peranan pun dalam bacaan. Dia sekadar tanda untuk memberitahu kepada kita supaya kita boleh memberhentikan bacaan pada suatu tempat. Tetapi pada 5 huruf ini, dia ada di dalam bacaan. Yang pertama sekali huruf alif. Ada banyak dalam Quran Rasul Usmani ini kalimah-kalimah yang ditulis huruf alif kecil. Contohnya kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah itu sendiri, bila kita baca dalam ayat pertama sahaja udah ada alif kecil tu. Dekat kalimah mana? Dekat kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah rahma tu, rahma, mim bagi atas, sebelahnya ada alif kecil. Itu dah ada satu lah. Kemudian ayat yang kedua, ayat kedua pun ada juga dalam Quran Rasul Usmani. Kalau tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan boleh buka tengok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimah Al-Alamin ada juga huruf alif kecil sebelah huruf Ain bagi atas. Kemudian ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi, Ar-Rahman. Sebelah mim bagi atas pada kalimah Rahma adanya huruf alif kecil. Ayat keempat pun ada, Maliki Yaumiddin. Pada kalimah Maliki Yaum, Maliki Yaum, sebelah mim bagi atas adanya huruf alif kecil. Kemudian pada ayat yang ke-6 tak ada, ke-7 pun tak ada. Dia ada ayat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kelima tak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tak ada. Ihdinas siratal mustaqim pun tak ada. Siratal ladzina an'amta alaihim ila akhiril ayah pun tak ada. Sirah ada? Sirah ada. Biasanya ada setengah Quran di sirah tu tulis alifnya besar, dia tu alif kecil. Ayat ke-6 ada siratal ladzi ke ihdinas sirah. Dua-dua, maknanya ayat ke-6 dan ke-7 pun ada pada kalimah sirah. Ihdinas siratal mustaqim, itu satu. Sebelah ra bagi atas ada alif kecil.
Kemudian ayat yang ketujuh, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, sampailah habis. Dekat kalimah sirata adanya huruf alif kecil yang duduk di sebelah huruf ra bahagian atas. Jadi alif kecil itu adalah alif yang kita adakan dalam bacaan. Dia tak boleh buat tak tahu je. Dia memang tak dinafikan. Dalam Quran Rasam Osmani ni ada setengah huruf alif yang dia ada dalam bacaan, dan ada juga setengah alif yang tidak ada dalam bacaan, dia hanya ada dalam tulisan saja. Contohnya pada huruf alif yang atasnya ada bulat, atasnya ada bulat. Contohnya dalam surah Al-An'am, kalau tak silap saya, surah An'am, ayat yang kita biasa baca dalam iftitah kita, doa iftitah kita kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Pada ayat la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di ayat dia wa ana dekat ana tu atasnya ada alif yang berbaris bulat. Wa ana pada alif ada tanda bulat. Ini alif yang tidak ada dalam bacaan. Maknanya alif itu dibiarkan macam tu saja, tak perlu diambil tahu, kerana dia tak perlu dibaca. Kerana adanya tanda ini, maka kita tak perlu memanjangkan na ini. Dia tak boleh baca la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul, tak payah baca na dua harakat. Dia baca na tu satu saja. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dia ada dalam surah Al-An'am, juzuk yang ketujuh, tak silap saya, ke juzuk 8, dari kat akhir tu, juzuk 8 tak silap saya. Dia ada ayat ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini alif yang tidak ada dalam bacaan. Maknanya tak perlu kita tak ambil tahulah maknanya. Tetapi dalam Quran Osmani ada alif yang ada dalam bacaan, iaitu alif yang tulisannya besar, alif yang tidak ada baris apa-apa tu, itu alif yang ada dalam bacaan. Ataupun alif yang kecil tadi tu, macam kalimah dalam surah Fatihah ada alif kecil. Ataupun dalam surah Fatihah lagi Ar-Rahman, ataupun Maliki Yaum. Alif kecil itu adalah alif yang ada dalam bacaan. Okey. Yang kedua, huruf waw. Huruf waw pun ada waw yang ada dalam bacaan, ada waw yang tidak ada dalam bacaan. Contohnya waw yang tidak ada dalam bacaan macam mana? Pada kalimah wa'ula, wa'ulaika, wa'ulaika dalam surah Al-Baqarah, yang kebiasaannya kita baca semasa membaca tahlil. Kita baca surah Al-Baqarah ayat pertama dengan kelima, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kita baca wa'ula ataupun kita sebut ula. U tu kita sebut secara pendek, satu harkat saja. Ula. Walhal di sebelahnya ada waw. Tapi waw yang ada di sebelah hamzah bagi depan itu tidak kita gunakan dalam bacaan. Kerana di atas waw itu adanya baris bulat itu. Maka kita tak baca dalam bacaan. Kita tak bacalah ula. Tak boleh baca macam tu. Dan kita memang tak baca macam tu pun. Tak ada lagi kita dengar orang baca ulaika ala hudam min rabbihim wa ula. Tak ada yang baca macam tu. Kita selalu kita dengar orang baca ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kerana apa? Waw itu ada baris bulat, sama macam huruf alif tadi. Okey. Waw juga ada yang waw yang ada dalam bacaan. Contohnya waw yang terdapat dalam surah Fatihah. Contohnya pada kalimah al-maghdubi alaihim. Al-maghdub. Ini waw. Waw yang ditulis besar-besar macam tu. Duduk sebelah huruf dot bagi depan. Ghairil maghdubi alaihim. Jadi waw ini adalah waw yang ada dalam bacaan. Okey? Kalau waw bagi atas, bagi bawah, bagi depan, itulah tentu ada dalam bacaan. Ini waw yang kita tengok dia tak ada baris apa-apa. Ini waw yang macam ni dia ada dalam bacaan. Cumanya macam mana yang dimaksudkan ada dalam bacaan tu? Oleh kerana waw ini datang selepas huruf bagi depan, maka huruf bagi depan dibaca panjang dua harkat. Kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia begitu. Okey? Waw juga ada yang ada dalam bacaan, cuma tulisannya macam alif juga. Dia tak tulis dengan saiz yang besar, dia buat dengan saiz yang kecil. Okey? Contohnya dalam beberapa surah yang agak banyak dalam Quran, pada kalimah-kalimah yang tertentu yang mana wawnya ditulis dengan saiz yang kecil. Seperti mana kalau kita tengok alif tadi pun ada yang ditulis kecil, waw pun ada yang ditulis secara kecil. Contohnya dalam ayat Quran wa ataina. Wa ataina. Wa ataina Dawud da Zabura. Zabura. Okey. Wa ataina Dawud Zabura. Pada kalimah Daud. Kalau nama orang Daud kan, kalau ejaan Daud dalam bahasa Arab ni sebenarnya dal, alif, waw, dal. Daud. Bunyinya gitu namanya. Daud. Dia ada waw. Ada dua waw, satu waw bagi depan, kemudian waw kecil, waw yang bagi mati. Yang duduk di selepas huruf bagi depan disebutannya panjang, Daud. Tapi pada kalimah yang tertentu, kalimah nama Nabi Daud alaihissalam ini, wawnya ditulis saiz yang kecil. Contoh macam ayat ini, wa ataina Dawud Zabura. Kalimah Daud, waw yang sepatutnya ditulis besar ditulis dengan saiz yang kecil. Sebenarnya waw yang ada ini adalah waw bagi hukum mad asli.
Kerana waw yang saiz kecil ini adalah waw yang tidak berbaris, kemudian pula duduk di selepas huruf baris depan. Mak asli lah tu. Cumanya yang beza sekarang ni, waw yang asal ni patut tulis besar, dia tulis kecil. Tulis kecil je. Tapi gaya bacaan ni tetap sama. Yang mana waw ini dia ada dalam bacaan kita. Kerana adanya waw kecil, maka disebabkan inilah bacaan waw baris depan ini dibaca panjang. Wa ataina Dawuda zabura. Dia tak boleh baca wa ataina Dawuda zabur. Dia tak boleh tu kejap. Tu kena panjang 2 harakat. Wa ataina Dawuda zabura. Gitu. Okey. Ini waw yang kecil dalam ayat yang kalimah Daud. Ada juga waw yang kecil duduknya lain sikit. Contohnya dalam surah Al-Isra. Yasu. Okey. Dia okey. Dia su. Okey. Okey. Oh, kayak gitu. Silap. Yes. Okey. Okey. Pada kalimah ini ada dalam surah Al-Isra. Di kalimahnya liyasu. Liyasu. Okey. Sin ni baris depan. Sin ni baris depan, kemudian dipanjang. Okey. Kemudian ada waw kecil. Dia ada waw kecil, silap. Aduh. Jadi ayat dia dekat muka surat Al-Isra. Surah Al-Isra tu muka surat pertama. Surah Isra tu di awal juzuk yang ke-15 tu. Dia ada surah Isra tu dekat bawah sekali ayatnya. Liyasu wujuhakum. Bunyinya. Okey? Liyasu. Dekat liyasu tu ayat berapa je gua? Ada. Di bawah sekali. Ayat ke-6 kan, di bawah sekali 7. Dekat ayat ke-7 surah Al-Isra dia ada kalimah liyasu'u. Dekat sin mula-mula lam baris bawah li, ya baris atas ya, sin baris depan su. Kemudian sebelah sin baris depan ni ada waw kecil yang di atasnya ada tanda yang macam misal tu. Okey? Kemudian sebelah dia pula ada hamzah baris depan. Kemudian barulah huruf waw baris mati. Okey, waw matilah, mana waw bagi mat. Jadi di sini waw ni ditulis kecil. Ada setengah orang dia tak perasan, maka dia ingat bacaan dia liyasu. Dia terus ni dia tak perasan waw ni. Dia patutnya di sini su ni dipanjang dulu 4 ataupun 5 harakat. Liyasu wujuhakum wa liyadkhulul masjid. Gitu. Liyasu'u. Okey, mula-mula dipanjangkan su ini 4 ataupun 5 harakat. Kemudian baru sebut hamzah bagi depan yang selepasnya ada waw mat 2 harakat. Dia begitu patutnya. Liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid
waliyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marrah. Dia begitu ayat dia. Liyasu ni panjangnya 45. Kerana apa? Kerana ada waw yang kecil tulisannya di sebelah huruf sin bagi depan, dan waw ini merupakan waw bagi mad, waw yang menyuruh kita membaca panjang. Panjang pada mana? Panjang pada sin bagi depan. Jadi sin bagi depan itulah yang kita panjangkan lebih daripada 2 harakat, iaitu 4 ataupun 5. Liyasu, su tu panjang, okey. Kemudian baru sebut ujuhakum gitu. Liyasu gitu. Su tu panjang dulu 4 ataupun 5. Itulah rupanya waw yang ditulis dengan saiz yang kecil. Yang mana tuan-tuan dan puan sekalian, kadang-kadang waw yang kecil ni orang tak perasan. Okey. Orang tak perasan. Bila tak perasan, maka biasanya orang langgar aja. Itu biasa. Contohnya pada selalunya waw kecil ni juga dia akan duduk pada kalimah-kalimah yang ada huruf ha marbutah. Wa rusulahu, wa rusulahu. Betul ada waw kecil sebelah huruf ha marbutah ini. Kadang-kadang tak perasan. Maka kadang-kadang bukan tak perasan, orang tahu itu waw kecil, tapi orang tak tahu macam mana bacanya. Biasanya macam mana baca ni? Langgar je lah. Dia pun baca wa rusulahu, terus dia sambung ayat. Dia tak tahu yang sebenarnya waw kecil ni ialah waw yang menyuruh huruf baris depan ini dibaca panjang 2 harakat. Dia gitu. Kadang-kadang waw kecil tu ada. Okey, waw kecil tu ada. Kemudian siap lagi satu benda. Selepas ni huruf ha marbutah yang baris depan, selepas ada waw kecil. Waw kecil pula atasnya ada tanda macam tu pula. Ada tanda macam mat tu. Ada tanda misai. Kadang-kadang orang tengok, ada setengah tu dia tahu yang macam ni je. Bila ada misai ni dia tak tahu. Pasal apa ada misai? Misai ni tak payah baca kot. Dia pun terus lajak aja. Biasalah kita kan, bukan ingat sangat hukum-hukum ni. Kadang-kadang bila tak ingat, dia buat teka-tekaan sendirilah. Tak payah baca kot, pasal ada tanda tu. Dia pun terus je. Dia tak ingat. Tu biasalah. Jadi saya beritahu tuan-tuan, kalau kata ada waw kecil, okey, kena baca juga waw kecil ini, iaitu dengan cara memanjangkan huruf sebelumnya bagi depan itu 2 harakat. Kalau ada tanda atasnya pula macam ni, dia bukan sekadar harakat, kena baca 4 ataupun 5 harakat. Dia begitu. Yang nak tahu dia tak ada dalam bacaan apabila mana? Bila ada tanda bulat saja. Bila tanda bulat, itu memang tak ada dalam bacaan, tak payah baca. Tapi kalau ada tanda yang macam tu, kena baca wawnya. Baik. Yang ketiga, alif dah, waw pun dah. Yang ketiga ya. Ya ni dia special sikit tuan-tuan dan puan sekalian, kerana ya ini tandanya tak macam alif dengan waw. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kalau alif, dia hanya bezakan alif itu dengan bentuk saiz tulisan saja. Yang mana alif itu ada yang ditulis besar-besar, ada yang ditulis kecil-kecil. Waw pun macam tu, ada yang tulis besar, ada yang tulis kecil. Tetapi ya, kalau ya tu besar macam ni, dia tak ada pula tulis ya yang kecil macam ni, tak ada. Dia tak buat macam tu. Ya ni dia lain sikit, dia gantikan dengan tanda macam ni. Tu dia tanda macam mana pun saya tak kerti nak cerita. Dia macam arrow ke kiri tu. Okey, dia tanda dia macam ni. Dan kebiasaannya tanda ini apabila berada di sebelah kalimah yang terdapat huruf ha marbutah, maka perlulah dibaca panjang. Contohnya dalam surah Al-Baqarah yang kita baca dalam tahlil tu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min Rabbihi. Dia duduk di selepas huruf ha marbutah. Maka bila adanya tanda ini di selepas huruf ha marbutah, maka ha marbutah yang bagi bawah ini perlu dibaca panjang 2 harakat. Kerana ini ialah tanda bagi ganti ya mad asli ataupun ya mad. Okey, dia ganti bagi ya sebenarnya. Jadi sebab bila ada tanda ni kita kena panjang. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Ada sekali tanda macam ni. Wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu. Dia ada tanda macam ni. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dia kena baca panjang hi 2 harakat. Okey. Tetapi kalau sekiranya atas tanda ini ada pula macam ni, sama juga kena panjang, cumanya panjangnya lebih daripada 2 harakat. Dia kena baca panjangnya 4 ataupun 5 harakat. Gitu. Contohlah katakan sebelah Rabbi ini ada tanda yang macam ni, kemudian atasnya ada pula macam ni. Maknanya hi ni kena baca 4 ataupun 5. Rabbihi. Dia kena baca panjang. Dia tak boleh sekadar Rabbihi. Dia kena Rabbihi. Dia jadi panjang 4 ataupun 5 harakat. Okey. Itu satu. Yang kedua, ini tak apalah, kita senang nak faham. Sebab apa? Tanda ini duduk dekat ujung kalimah. Maka kita senang nak faham, kena panjang adalah kalimah tu. Bagaimana pula kalau contohnya dia duduk di awal kalimah? Contohnya, tuan-tuan teringat tak surah yang imam kita baca tadi? Rakaat kedua, surah Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Kalimah ila tu kalau ikutkan dalam Quran dia apa ini? La fihim. Kalau dalam Quran, kalau kita perhatikan surah Quraisy tu, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Itu sebenarnya sebelah hamzah ni dia ada tanda ni. Tak tahulah tuan-tuan perasan ke tak. Tapi kalau tuan-tuan ada Quran, tuan-tuan boleh tengok betul ke tak saya cakap ni. Sebelah i ni dia ada tanda ni. Ni sebenarnya ialah ganti bagi ya. Sebab itulah tadi imam kita baca panjang ilafihim. Sebab di sebenarnya tanda ni ganti bagi huruf ya, maka dibaca panjanglah 2 harakat. Ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Ini duduk dekat awal kalimah. Kalau orang yang tak tahu apa ke passion tanda ni duduk kat sini, kalau orang yang tak tahu tuan-tuan, ini bukan saya cakap tipu, ada masalahnya. Bukan dia tak tahu ataupun dia tak ingat apa tanda ni. Apa ke ustaz cakap hari tu? Dia tak ingat pun. Jadi kalau orang yang tak ingat macam mana? Agaknya lah dia baca, dia langgar lah kot. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rih. Dia baca ila terus. Ataupun tah mana satu ke dia pergi buat idgham ke. Tanda ni maknanya kena masuk terus kat sini. Mana tahu. Dia pun buat lah. Li'ilafi Quraisyin illa. Udah illa pula. Mana tahu, kita kan suka macam tu. Suka macam apa, kita ialah nak bagi sedar hati kan. Ni kot, kita pun cuba. Padahal benda tu salah.
Di sini sebenarnya ganti bagi ya. Ini tak apalah. Duduk lagi pula di awal kalimah. Okey, ada juga yang ini duduk tengah kalimah. Okey. Contohnya ayat pun saya rasa mungkin tuan-tuan tak baca, tapi tuan-tuan biasa dengar imam baca. Imam biasa baca dalam tahlil. Ayat dalam tahlil macam mana bunyinya? Allahumma qulhum min diqil qabri wal hud ila jannatika jannatil khulud ila dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabi minan nabi. Surah An-Nisa juzuk yang kelima, muka surat kalau tak silap saya 100 rasanya, tak 199 ke tak ada, tak ingat saya. Dia dekat tengah-tengah juzuk, setengah juzuk yang ke 5 tu. Okey, setengah juzuk awal. Ayat ni biasa kita dengar, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ayat tu biasa kita dengar orang baca. Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Biasa tuan-tuan dengar. Ke tak perasan? Awak masa tak ingat ustaz. Pasal awak ingat makanan lepas itu je. Yang imam tu baca awak tak ingat lah. Ke apa itu? Kalau tuan-tuan perasan lah, memang ada ayat tu kita dengar imam baca. Setiap kali tahlil je imam baca ayat tu dalam doa tahlil. Ada ayat yang cerita pasal Nabi dan juga orang-orang para syuhada dan sebagainya. Jadi ayatnya pada kalimah nabiyyi. Minan tak apalah, nabi, nun bagi atas, kemudian ba bagi bawah, kemudian ya bagi bawah. Selepas ya bagi bawah, ada nun bagi atas. Di antara ya dengan nun bagi atas ni ada pula tanda ni. Kebiasaannya pada ayat ini ataupun kalimah yang macam ni, kebiasaannya saya lihat, ni pemerhatian saya, orang tak banyak sangat silap yang teruk. Cuma orang anggap benda ni tak ada apa-apa. So dia baca minan nabiyyin wasid, dia tak baca panjang. Minan nabiyyin wasid, dia baca laju je, dia tak panjang kat sini. Jadi sebenarnya di sini perlu dipanjangkan ya baris bawah ni kerana adanya tanda ini. Yang mana tanda ini saya kata tadi ialah ganti bagi ya yang mad, mad asli. Okey, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu biasa kita dengar pada kalimah ini. Kalimah tu dia ada tanda ni. Ini sebenarnya ganti bagi ya yang mad. Bila mana tuan-tuan berjumpa pada kalimah ini bukan saja dalam surah An-Nisa itu saja. Dia ada banyak. Dalam surah Ahzab pun ada. Dalam surah yang lain tak silap saya banyak juga kalimah An-Nabiyyi ini. Cuma hanya bila kalimah ini ada pula tulisan ni, kalau tuan-tuan nak tahu cara bacanya ginilah. Kena panjang ya bagi bawah tu. Nabiyyi 2 harakat. Okey? Ataupun dalam surah Al-Ahzab, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa khataman taman. Kemudian ada waqaf. Dia ada waqaf. Ni ayat dalam surah Al-Ahzab juzuk yang ke-22. Dia ada ayat tu bunyinya wa khataman, kemudian kalimah nabiyyin. Kemudian dia ada tanda waqaf. Biasanya bila tanda waqaf kita berhentilah bacaan.
Cuma nak berhenti tu, dulu masa zaman saya belajar dulu pun, kami pun ada yang terkhilaf, yang tersilap. Kami anggap benda ni hanya ada ketika nak baca bersambung saja. Contoh macam ayat surah Nisa, an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kami anggap benda tu hanya ada dalam ketika menyambung sahaja. Ketika nak berhenti kena terganga kejap. Macam mana nak buat? Oh, tak ada kot. Masa zaman saya belajar dulu. Jadi banyak daripada kami dulu, kadang-kadang kami tersilap, kami baca wa khataman nabiyyin. Kami sebut pendek je. Kerana apa kami bagi alasan? Nak berhenti, tak pakai lah kot. Kami biasalah buat andaian juga lah. Sebab tak tahu ni tanda ni nak kena pakai ke tak. Oh, tak pakai kot sebab kita baca surah An-Nisa bersambung. Ini kita berhenti ke Ahzab. Tak apa, tak payah pakai. Wa khataman nabiyyin, kamu baca kopi itu dulu. Akhirnya kami dikatakan oleh guru semua silap. Kerana apa? Tidak memanjangkan ya bagi bawah ni. Walaupun kita nak berhenti, ya bagi bawah ini tetap ada dalam tulisan. Cumanya bila nak berhenti, dia dah jadilah mad arid li sukun. Dia jadi mad arid li sukun. Maknanya boleh panjang 2, boleh panjang 4, atau boleh panjang 6. Maksudnya baca macam mana? Boleh baca secara 2 harakat bila nak berhenti pada kalimah ini. Wa khataman nabiyyin. Ataupun boleh panjang 4. Wa khataman nabiyyin. Ataupun boleh juga panjang 6 harakat. Wa khataman nabiyyin. Bila nak berhenti, tetap juga tanda ini diguna pakai dalam bacaan. Kerana apa? Tanda ini ialah ganti bagi ya yang dibaca mad. Mad maksudnya panjang. Okey tuan-tuan, dah masuk waktu dah. Jadi cukuplah sekadar itu. Pada hari ini kita dah bincang 3 huruf yang ditulis secara kecil tetapi ada dalam bacaan, iaitu huruf alif, waw dan ya. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan masuk ke huruf nun dan juga huruf sin yang ditulis secara kecil di dalam bacaan Al-Quran Ustaz Osmani kita. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala kesilapan dan juga silap kata, dan juga saya mohon maaf kerana mengambil sedikit masa tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati dan juga merahmati kita pada malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada tahun depan. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pengajian kita dengan baca tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.